صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin bin nur al-mudhibi linisyani binurihi wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allah. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang yang mulia ini, menyambung pengajian kitab tasawuf, pengajian tasawuf kita yang menggunakan kitab Husnul Talatuf fi Bayani Wujubi Suluki Tasawuf karangan Al-Imam Abdullah bin Siddiq Al-Humari. Jadi alhamdulillah, kita telah beberapa telah lebih daripada sebulan mempelajari kitab tasawuf ini, dan pada minggu lepas kita telah pun masuk pada fasal yang baru, fasal berkaitan dengan kewajipan bertasawuf. Kita telah masuk pada fasal berkaitan dengan kewajipan bertasawuf. Jadi sebelum kita mulakan, kita sambung fasal ini, adalah kita bersama-sama hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda, sahabat baginda, tabi'in, tabi'in, guru-guru kita, masyayikh kita, ahli silsilah tariqah kita, kedua ibu bapa kita, dan diri kita sendiri, dan juga kepada pengarang kitab ini, iaitu Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Humari, dengannya supaya kita dikurniakan futuh pembukaan ilmu, kefahaman, istiqamah, ikhlas dalam menuntut ilmu ini. Fasna ini lahum minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah, sebelum kita meneruskan perbahasan kita, jadi marilah kita sama-sama ulang kaji sedikit berkaitan dengan fasal yang telah kita pelajari minggu lepas. Jadi pada minggu lepas kita telah masuk pada fasal kewajipan bertasawuf. Jadi disebut di sini wasulukut tariqit tasawuf wajibun muhtam. Perjalanan tasawuf, berjalan dengan tasawuf adalah wajib muhtam, adalah wajib secara pasti, wajib secara hakiki, bahawa mempelajari ilmu tasawuf dan beramal dengan amalan tasawuf adalah wajib. Tidak sempurna agama seseorang itu illa bihi, melainkan dengan tasawuf. Wa bayanu dzalika min wujuhin, dan penjelasan berkaitan dengan tasawuf ini terangkum pada beberapa aspek, pada beberapa poin, pada beberapa pembahasan. Al-wajhul awal, yang wajah pertama, perbahasan pertama yang sedang kita bicarakan dan kita sambung pada minggu ini, bahawasanya annahu maqamul ihsan. Dijelasan pada minggu lepas, kita telah bincang pada minggu lepas bahawa tasawuf ini annahu maqamul ihsan alladhi huwa ahadu arkanid din thalatha, di mana tasawuf ini adalah salah satu daripada maqam ihsan yang terkandung dalam rukun-rukun agama yang tiga, iaitu al-mubayyanah fi hadis Jibril at-tawil, yang telah dijelaskan, yang mempunyai penjelasannya dalam hadis Jibril yang begitu panjang.
wala syakka anna dina yajibu ittiba'uhu bi jami' arkanihi, dan tidak disyaki lagi, tidak syak lagi bahawasanya agama ini wajib diikuti dengan keseluruhan rukun-rukunnya, wajib kita amalkan dengan kesemua rukun-rukunnya. Apakah rukun-rukun tersebut? Iaitu al-iman wal islam wal ihsan. Jadi rukun agama yang perlu seseorang hamba itu perlu ketahui dan perlu praktikkan dan perlu pelajari adalah yang pertama iman, yang kedua al-islam, dan yang ketiga al-ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Adapun iman yang kita telah mempelajarinya dalam ilmu tauhid, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar. Dan Islam kita mempelajarinya dalam ilmu fiqh Islam, iaitu menunaikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji. Kemudian semua rukun-rukun yang ada dalam rukun Islam tersebut kita pelajari dalam ilmu fiqh. Berkaitan sebagai contoh rukun Islam, salah satu dia adalah menunaikan solat. Menunaikan solat, iaitu solat tersebut kita perlu pelajarinya dalam fiqh. Bagaimanakah cara solat, apakah hukum solat tidak berwuduk dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita masuk pada perbahasan ihsan, perbahasan yang ketiga, itu rukun yang ketiga. Jadi di sini Ustaz Muhammad bin Siddiq Al-Umari menjelaskan secara terang bahawasanya al-ihsan tersebut adalah tasawuf. Al-ihsan, rukun yang ketiga itu, ilmu dia apa? Perbahasan dia apa? Adalah tasawuf. Adapun iman, ilmu dia apa? Ilmu dia adalah tauhid. Islam, ilmu dia apa? Ilmu dia adalah fiqh. Ihsan, ilmu dia apa? Adalah tasawuf. Kalau orang tanya ihsan tu nak belajar di mana? Belajar dalam ilmu tasawuf. Kalau orang tanya iman ni nak belajar daripada mana? Iman ni belajar dalam ilmu tauhid. Kalau orang tanya Islam tu nak belajar daripada mana? Belajar daripada fiqh nanti. Okey. Jadi pada perbahasan yang pertama ni diterangkan bahawasanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Umari mendatangkan fatwa daripada ayahandanya, iaitu Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Umari, yang mana didatangkan persoalan, iaitu wa amma awwalu man asasa tariqah wa la ta'sisuha biwahyin. Siapakah yang awal mengasaskan tarikat dan adakah dia diasaskan berdasarkan wahyu? Itu persoalan dia. Jadi dijelaskan di sini, fal ta'lam anna tariqata asasuha wahyu samawi fi jumlati ma asasa min ad-din Muhammadi. Dan ketahuilah bahawasanya tarikat ini, itu tasawuf ini, asasnya, foundationnya, dia punya basic dia al-wahyu samawi, daripada wahyu samawi, itu daripada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang diterangkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Itulah asas ilmu tasawuf ini, daripada datangnya, bukan daripada rekaan semata-mata, bukan rekaan para ulama, tetapi diterangkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, iaitu hadis apa? Idh hiya bila syakkin maqam al-insan alladhi huwa ahlu arkanid din thalatha allati ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma bayyana wahidan faqala hadha Jibril ja'a yu'allimukum dinakum. Yang mana perbahasan ihsan ni tanpa disyaki lagi adalah salah satu daripada rukun agama yang tiga, yang mana setelah Rasulullah SAW menerangkannya satu persatu rukun agama tersebut, dan akhirnya hadis tersebut yang menjelaskan perbahasan tiga rukun ini ditutup dengan penjelasan bahawa orang yang menanyakan hadis ini, seperti kita telah pelajari minggu lepas, seperti mana yang telah diterangkan minggu lepas, hadis ini merupakan persoalan yang ditanya oleh salah seorang yang tidak dikenali kepada Rasulullah, seorang lelaki yang bersangatan putih bajunya,
bersangatan hitam rambutnya, tak ada tanda-tanda pemusafiran pada dirinya. Dia bertanya kepada Rasulullah, apakah itu Islam, apakah itu ihsan, apakah itu iman. Jadi Rasulullah SAW menjawab, Hadha Jibrilu ja'a yu'allimukum dinakum. Ini adalah Jibril yang menanyakan kepada kalian, yang mengajar kalian. Ini adalah Jibril yang mengajar kalian agama kalian. Jadi kita teruskan pada perbahasan yang telah tertangguh pada minggu lepas. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Fa ghayatu ma tad'u ilaihi tariqah wa rusyu ilaihi wa maqam al-ihsan. Dan tujuan diseru padanya tariqah dan diisyaratkan kepadanya huwa maqamul ihsan, adalah maqam ihsan. Mesej yang ingin disampaikan di sini, tujuannya adalah tujuan tariqah, tujuan diseru pada tariqah dan diisyaratkan pada tariqah adalah supaya seseorang itu lengkap maqam ihsannya, supaya seseorang itu mantap perbahasan ihsan dalam dirinya, mantap kefahaman ihsan dalam dirinya, yang mana ihsan tersebut terkandung dalam tariqah. Terkandung dalam tariqah itu adalah tasawuf. Ba'da tasihil Islam wal iman, selepas mantapnya mereka, selepas tashihnya mereka Islam dan iman dalam diri mereka. Jadi digesa kepada mereka mantapkan pula maqam ihsan dalam diri mereka melalui apa? Melalui seruan kepada tariqat, melalui seruan kepada perjalanan tasawuf itu, yang mana tariq tersebut adalah tasawuf, yang tasawuf tersebut adalah ihsan. liyuharriz ad-dakhila fiha wal mad'u ilaha maqamatid din thalatha, supaya menjaga, memelihara orang yang masuk dan orang yang diseru kepadanya, iaitu kepada tariqat, kepada tasawuf ini, maqamatid din thalatha, supaya orang yang mempelajari tasawuf ini lengkap dan terpelihara dalam maqam agama yang tiga. Maqam agama yang tiga, maksud dia apa? Maksud dia mereka yang mempelajari ilmu tasawuf ni terpelihara dengan sebab apa? Sebab mereka melengkapi maqam agama yang tiga. Jadi terpelihara orang yang diseru dan orang yang berjalan di atasnya. Al-dhaminah limuhriziha wal qa'imina biha as-sa'adah al-abadiyah fi dunya wal akhirah, yang menjamin orang yang menjaga maqam ihsan ini, orang yang menjaga, memelihara maqam ihsan ini, yang mempraktikkan maqam ihsan ini, dijamin wal qa'imina biha, dan orang yang berjalan di atasnya, as-sa'adah al-abadiyah fi dunya wal akhirah, dijamin dengan kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat, dijamin. Wadhaminah aidan limuhriziha kamaluddin, dan jaminan juga bagi orang yang menjaga maqam ihsan ini adalah jaminan kesempurnaan agama. Mereka mendapat kesempurnaan agama. Fa innahu, kerana kama fil hadis, didatangkan di dalam hadis, ibaratun anil arkani thalathah, merupakan ibarat pada rukun agama yang tiga. Rukun yang tiga, maksud dia apa? Maksud dia siapa yang menjaga rukun agama yang tiga ini, dan siapa yang menjaga rukun agama yang tiga ini akan mendapat kesempurnaan agama, jaminan kepada kesempurnaan agama, agamanya sempurna. Dan sebab dia lengkap mempelajari ketiga-tiga rukun tersebut.
faman akhalla bi maqamil ihsan, dan siapa yang sunyi ataupun siapa yang meremehkan maqam ihsan ini, alladhi huwa tariqah, iaitu tariqah perjalanan, fadinuhu naqisun, maka agamanya naqis, kurang ataupun tak lengkap, bila syakin, tanpa disyaki lagi, litarkihi ruknan min arkani, kerana mereka meninggalkan salah satu rukun daripada rukun-rukunnya. Walihaza nasal muhaqqiquna ala wujubi dukhuli fi tariqah, oleh sebab itulah didatangkan nas oleh para muhaqqiq, ala wujubi dukhul, para muhaqqiq itu para ulama, ala wujubi dukhuli fi tariqah, atas kewajipan memasuki tariqah, maksud dia kewajipan memasuki tasawuf, wajibnya memasuki tasawuf, maksudnya wajibnya mempelajari tasawuf dan beramal dengan amalan tasawuf. Wasuluki tariqi tasawuf wujuban ainiyan, dan berjalan di atas jalan tasawuf ini adalah wujub aini, fardu ain, merupakan fardu ain dalam agama. Fastadallu ala wujubi bima huwa zahirun aqlan wa naqlan wa lisanan al-an wa lasna al-an bisadari bayani dhalik. Wastadallu ala wujubi bima huwa zahirun, dan para ulama, para muhaqqiq telah mendatangkan dalil-dalil kewajipannya, bima huwa zahirun, yang mana dalil-dalil tersebut telah zahir secara akli, secara dalilnya akli, wa naqlan, dan nakli, itu akli dalil akal, dan nakli dalil Al-Quran dan Sunnah. Walasna al-an bi salari bayani dhalik, dan waktu ini, sekarang pada ucapan beliau ini, bisari walasna al-an, dan tidaklah kami sekarang bisari bayani dhalik, mahu menjelaskan perinciannya. Jadi didatangkan dan Syaikhul Muslim Al-Ghumari mengatakan bahawa para muhaqqiq, para ulama telah mendatangkan begitu banyak dalil, sama ada dari segi nakli dan akli, dalil akal dan dalil Al-Quran dan Sunnah, sama ada dalil akal dan dalil nakli, iaitu Al-Quran dan Sunnah, tentang kewajipan bertasawuf ini. Tetapi beliau tidak ingin menjelaskan secara perinciannya sekarang. Nanti beliau akan datangkan perinciannya, dan itu dalilnya. Berarti cukup untuk kita ketahui bahawa telah banyak datang dalil-dalil kewajipannya, sama ada daripada dalil akal dan dalil nakal. Waqad bayyana al-Quran al-azim min ahwali tasawufi wa tariqati ma fihi al-kifayah. Dan sesungguhnya Al-Quran telah menjelaskan, Al-Quran yang agung telah menjelaskan ahwal-ahwal tasawuf dan ahwal tariqah tersebut, ma fihi al-kifayah, yang mana ahwal tersebut mencukupi, cukup merangkumi semua perbahasan. Al-Quran telah menjelaskan ahwal-ahwal tasawuf dan tarikat ini dengan penjelasan yang sempurna. Fatakallama 'ala al-muraqabati, maka Al-Quran tersebut telah menjelaskan berkaitan dengan al-muraqabah, iaitu menghampirkan diri kepada Allah, wal muhasabah, dan muhasabah, iaitu melihat diri kita, iaitu muhasabah bersemayun muhasabah lah, muhasabah diri. Wat taubah, dan taubat terhadap dosa-dosa. Wal inabah, dan inabah ni taubat juga, taubat, peringkat taubat. Wal zikir, dan zikir. Wal fikir, dan memikirkan tentang zat Allah, memikirkan tentang dosa-dosa diri, memikirkan tentang syariat. Wal mahabbah, dan kasih sayang terhadap Rasulullah SAW, kasih sayang terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang terhadap para ulama, kasih sayang terhadap ilmu. Wat tawakkal, dan tawakal, berserah diri kepada Allah. Wa ridha, dan ridha terhadap ketentuan Allah, menerima seadanya atas segala yang ditentukan oleh Allah. Wa taslim, dan menyerahkan diri kepada Allah. Wa zuhud, dan zuhud, cukup seadanya. Wa sabar, dan sabar atas segala ujian. Wal ithar ni iaitu
mengutamakan orang lain, ataupun tidak tidak pentingkan diri lah. Ithar ni dia mengutamakan kawan dia, mengutamakan orang. Dia tak apa bagi orang, maksud dia tak dapat tak apa, tapi dia bagi orang. Ithar. Kemudian wasidik, sidik benar, ikhlas, jujur, wal mujahadah, dan bersungguh-sungguh, wal mukhalafatul hawa, dan bersalahan dengan hawa nafsu, tidak mengikut hawa nafsu, wan nafs, wa mukhalafatul hawa wan nafs, bersalahan dengan hawa nafsu, tidak mengikut dorongan hawa nafsu. Wa takallama 'an nafsil lawamah, dan Al-Quran juga berbicara berkaitan dengan nafsul lawamah, wal ammarah, dan nafsu al-marah, wal mutmainnah, dan nafsu mutmainnah, peringkat-peringkat nafsu. Wa 'alal awliya'i was salihin was siddiqin wal muayyadin, dan di dalam tasawuf ni juga Al-Quran juga telah membahaskan dalam tasawuf berkaitan dengan awliya, solihin, siddiqin, muayyadin, wa ghairi hadha mimma yatakallamu fi ahli tasawuf wa tariqah. Dan selain perkara inilah, mimma yatakallamu fihi ahli tasawuf, yang dibicarakan oleh ahli tasawuf, yang diceritakan oleh ahli tasawuf dan diajar oleh ahli tasawuf, wa tariqah, dan ahli tarikat, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka semua. Fa'arif wa ta'ammal, maka ketahuilah dan perhatikanlah. Ketahui dan perhatikanlah. Intaha wa huwa nafisun jiddan, dan selesai, huwa nafisun jiddan, selesai perbahasan ini. Di mana perbahasan ini nafisun jiddan, merupakan perbahasan yang sangat berharga. Jadi perhatikanlah. Ini hanyalah penjelasan ringkas, tapi cukup untuk kita fahami secara awal konsep tasawuf ini, kewajipan bertasawuf ini, yang mana telah didatangkan cukup banyak dalil daripada Al-Quran yang menjelaskan aspek tasawuf. Itu salah satu contohnya, Al-Quran telah membicarakan berkaitan dengan muraqabah, muhasabah, taubat, inabah, zikir, fikir, mahabbah, tawakkal, ridha dan sebagainya, mana kesemua tersebut ada di dalam Al-Quran, yang mana kesemua perbahasan ini terrangkum dalam perbahasan tasawuf. Jadi tidak ada sebarang kemusykilan bahawa tasawuf ini tidak ada dalilnya, kerana di dalam perbahasan tasawuf ini semuanya daripada perbahasan yang telah didatangkan di dalam Al-Quran. Jadi perhatikanlah topik ini dan ketahuilah, perhati betul-betul, baca balik, tengok betul-betul, kerana topik yang pertama ini, untuk perbahasan yang pertama ini, nafisun jiddan, sangatlah penting, sangatlah berharga. Al-wajhus tsani, wajah yang kedua, topik yang kedua pada fasal ini, wallahu a'lam, kita akan sambung pada minggu hadapan. Jadi wa'afu minkum, mohon maaf atas segala salah silap dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tus'alu wa zambu nafsi fa fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tus'alu wa zambu nafsi fa fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tus'alu wa zambu nafsi fa fili fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. صلي على سيدنا محمد. اللهم صلي على سيدنا محمد.